Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Rasanya dah lama kita tak bersiaran. Saya pun dah lama tak kongsi nota-nota di YouTube. Bukan apa sebab dalam 3 ke 5 minggu ni saya sedang fokus kepada satu uh, petua-petua. Saya punya cara ni saya suka kaji. Korek-korek apa yang ada di dalam BBMA. Dan saya jumpa dua perkara. Sepanjang 3 ke 4 minggu ni saya jumpa dua perkara. Dan satu perkara ini adalah berkaitan dengan EMA 50. Dan saya nak share dengan anda semua. Sebelum ni saya dah pernah share. Saya dah pernah share tentang EMA 50 dengan anda. Cuma saya nak buat penambahan sedikit saja lagi tentang EMA 50. Dan ianya sangat-sangat berguna. Okey, dia sangat-sangat berguna. Dan yang kedua, saya nak share sangat-sangat menarik. Sangat-sangat best. Di antara kelebihan trade menggunakan BBMA adalah bacaan di pucuk dan juga di akar. You sell dekat atas, you buy dekat bawah. Okay? So, you akan dapat lebih profit, lebih pips. Jadi, bagaimana kita nak dapat entry seperti itu? Okay? Ada satu petua, tuan-tuan. Dan dia sedikit advance. Okay? Sedikit advance. Tetapi, sekiranya kita macam tuan-tuan telah mengikuti nota-nota saya sebelum ni, slowly you boleh catch up. Okay, tetapi bagi yang baru, mungkin sedikit mencabar. Okay, difficulty level tu tak adalah tinggi sangat, tapi you boleh catch up lah. Okay, so sangat-sangat best. Saya dah cuba dah benda ni dan memang profitable. Floating, ada floating, tetapi ada juga SOP untuk kita cut loss sekiranya bacaan itu terbatal. So, tuan-tuan, jom kita saksikan. Okey. Dekat hadapan kita ada chart AUD USD chart AUD USD chart gold. Okey, chart gold. Macam biasa, kita akan ikut standard yang biasa. Yang paling kanan sekali, time frame yang paling besar, time frame 3, iaitu time frame daily. Okay. Time frame pertengahan adalah time frame 2, iaitu time frame H4. Dan time frame yang paling kiri sekali adalah time frame yang paling kecil, iaitu time frame 1. Okey. Kita tahu. Okey, kita tahu. Seperti mana yang kita tahu, apabila candle menghampiri kawasan zone re-entry. Okey. Selepas berlakunya candle arah, ini adalah zone bagi re-entry. Okey. Okey, ini adalah zone bagi re-entry. Okey. Apabila candle bermain di zone re-entry, okey, di sini, okey, di time frame pertengahan, kebiasaannya candle akan bermain di kawasan EMA 50. Jadi ini adalah kawasan yang menentukan time frame yang besar sedang membuat re-entry. Okey, sedang membuat re-entry. Jadi, apa yang kita nak buat dengan time frame 2 ni? Tuan-tuan. Okey, saya nak tuan-tuan tengok di kawasan ini ya. Kita ada dua kawasan. Okey. Candle bermain ataupun CS bermain di kawasan EMA 50. Okey.
EMA 50. Dan kita tengok di time frame yang besar, okey, ini semua adalah kawasan re-entry. Okey, kawasan re-entry bermakna bila candle menghampiri EMA 50 di time frame pertengahan, bermakna dia sedang memberitahu kita bahawa time frame besar sedang membuat re-entry. Habis cerita. Okay. Bagaimana kita nak determine kalau re-entry itu terbatal? Sedangkan ini zone re-entry, tetapi terbatal. Okey, tengok ini adalah maklumat tambahan untuk nota EMA 50. Okey, maklumat tambahan untuk nota EMA 50. Kita ada point kita kat sini kita ada point 1, point 2 dan point 3. Okey. Tengok baik-baik. Semuanya adalah re-entry Ini sepatutnya menjadi re-entry untuk sell. Ini pun sepatutnya menjadi re-entry untuk sell. Ini juga sepatutnya menjadi re-entry untuk sell. Okey. Dan cara untuk kita ketahui, cara untuk kita ketahui bahawa ini adalah area re-entry adalah di time frame pertengahan, candle bermain di kawasan EMA 50. Okey. Kawasan EMA, kawasan EMA, kawasan EMA. Okey. Yang ni kita nampak candle break. Candle break EMA. Okey, kita boleh nampak candle break EMA. Okey. Dekat sini kita nampak dia tak break EMA. Okey, nampak? Dia tak break EMA. Dekat sini kita nampak dia break EMA. Nampak? Dia break. Dia break EMA. Okey. Tuan-tuan perasan tak? Okey. Untuk level 2 ni kita tak risau. So ini adalah common. Memang betul valid. Ini adalah re-entry bagi zone sell. Okey. Tetapi saya nak tuan-tuan tengok di point nombor 1 dan juga point nombor 3. Okey. Okey. Point nombor 1 dan point nombor 3. Point nombor 1, perhatikan EMA ni perhatikan EMA ni selepas candle break. Okey. Ini adalah zone untuk sell, betul? Kita mencari zone sell. Okey. Tetapi perasan tak? Apabila price berada di kawasan ini, dia akan menjadi buy. Jadi EMA 50 daripada sell telah bertukar menjadi buy support. Daripada sell support dia menjadi buy support. Key dia punya kunci dia. Okey. Sebab apa? Sebab pada time frame yang besar iaitu daily, kita dah nampak candle arah berlaku. Perasan tak? Candle arah berlaku kat sini. Berlaku je candle arah bermakna bertukarlah. Level still sama level masih sama, tetapi dia punya nature tu bertukar daripada sell kepada buy. Tempat masih lagi sama. Okey. Tempat masih lagi sama. Berlakunya candle arah yang baru
candle arah yang baru berlaku, berlaku candle arah yang baru, barulah nature ataupun sifat MA50 itu daripada sell bertukar kepada buy. Okey, tengok sini. Nampak? Ini adalah kawasan untuk sell. Tetapi bila sampai kat sini dia jadi buy. Sebab tu ada setengah-setengah waktu bila kita berada di zone re-entry. Okay. Bila kita berada di zone re-entry, kita masuk ikut zone re-entry, kita untung. Tetapi ada kala bila kita masuk zone re-entry, kita rugi. Kita kena lipat balik. Market against us. Okay, market goes against us. Maksudnya dia tidak selari dengan market. Okay, padahal kita masuk zone re-entry. Tetapi kita lupa bahawa apabila berlakunya candle arah yang baru, bermakna there's no new direction. Direction trend yang baru sedang terbentuk. Jadi sebab itu dia membuat re-entry kepada buy. Okey, tengok yang ni pula. Walaupun dia break, tuan-tuan, walaupun dia break, nampak? Dekat sini dia break. Masih lagi dia break MA50. Tetapi adakah dia bertukar daripada sell kepada buy? Adakah dia bertukar kepada buy? Belum. Kenapa belum? Sebab tak ada arah lagi berlaku, tuan-tuan. Nampak? You tengok closely dekat sini. Okay. Walaupun dia break dekat kawasan ni, level ni, belum ada lagi candle yang terhasil. Candle arah yang berlaku di kawasan ini. Bermakna setup sell masih lagi valid, tetapi buy belum valid. So kita tak perlukan buy. Masih lagi sell. Masih lagi sell. So ini adalah kunci. Sebab tu bukan tuan-tuan saja. Bukan tuan-tuan saja. Saya pun sama. Kadang-kadang bila kita masuk di zone re-entry, ada kala kita profit, ada kala kita floating lebih lama. Dan kemudian apabila kita floating lebih lama, kita assume bahawa trend akan kembali kepada re-entry. Tetapi dia instead dia dah buat trend yang baru. So bila dia buat trend yang baru, kita punya floating akan jadi forever lah. Kita akan floating selama-lamanya. Okay? So ini kunci MA50 yang saya belum share. Jadi ini saya nak tambah kepada nota saya yang sebelum ni. Tolong ambil peduli. Okay? Take note. MA50 nature boleh bertukar daripada sell resistance, boleh bertukar kepada buy support, atau dia boleh remain as sell resistance, okey. Sama juga macam ni. Kita tengok yang ni. Candle arah buy, re-entry dan juga re-entry. Okey, re-entry re-entry. Tengok di time frame pertengahan, middle time frame. Kita masih ada lagi breakout dekat sini. Kita masih ada lagi breakout, tetapi breakout ni masih lagi menunjukkan bacaan buy. Masih lagi menunjukkan bacaan buy. Sebab apa masih lagi bacaan buy? Kerana tak ada lagi candle arah kukuh yang baru. Jadi penurunan masih lagi buy. Buy di akar. Buy deep. Buy at the bottom, inilah dia. So selagi dia tak muncul candle arah yang baru, maka trend masih lagi buy. Okay. Validation kita akan follow di time frame paling kecil lah, time frame 1. Yang itu boleh refer nota-nota sebelum ni. Okay.
So ini adalah berkenaan dengan EMA 50 yang saya nak share. Cuba buat kajian, buat homework, tengok bagaimana pemahaman anda boleh bertukar. Satu lagi saya nak share dengan anda semua. Yang ini adalah rahsia yang saya rasa saya tak pernah dengar lagi dekat luar. Saya tak pernah dengar mana-mana trader share tentang benda ini. Dan saya rasa benda ni sangat profitable. Sangat-sangat menguntungkan. Okey, baik. Kita dah ada time frame paling kecil, time frame 1, time frame pertengahan, time frame 2 dan juga time frame yang besar, iaitu time frame 3. Jadi dalam situasi ini time frame yang digunakan adalah time frame daily sebagai time frame yang besar, time frame H4 sebagai time frame pertengahan dan yang paling kecil adalah time frame H1. Okey, H1. Dan saya nak fokuskan bagaimana nak dapatkan sell at the top and buy at the bottom. Okay, kunci dia, the secret, rahsianya adalah dalam time frame yang paling besar. Okay, the biggest time frame, which is time frame 3. Okay, time frame 3. Saya nak anda fokus dekat sini. Candle arah kukuh. Okey, kita nak tengok. Sekejap saya padam dulu. Okey. Kita buka sini. Kita try to work backward lah. So kita ada candle arah kukuh. First candle arah kukuh. Okey. Cuba untuk identify candle arah kukuh yang pertama, okay, yang terawal. Candle arah kukuh muncul. Ini candle arah. Candle arah belum ada kukuh sebab dia tidak melepasi mid BB. Ini pun juga candle arah. Ini juga candle arah. Okay. Ini juga candle arah. Okay. Sekejap. Okey tuan-tuan, tengok. Satu cara paling mudah untuk grab buy at the bottom dalam trend uptrend in the buy range, in the buy punya rally buy rally trend. Untuk dapatkan entry yang powerful, profitable, minimum losses, full margin technique, try to look at, cuba tengok pada first cross. Okay, candle arah. Okay, candle arah dan you nampak ada cross kat sini. Okay, ini adalah first cross. Okay, the first time, okay, kali pertama candle ataupun price menghampiri zone re-entry selepas first cross. Kita boleh katakan you nak bagi nama full margin ke? No, you bagi zero loss. Zero loss. Entry. Okay. So ini adalah CS arah ataupun CS direction. Okay. This one ini yang ini. Yang ini adalah MA cross. MA cross. Okay, MA 5 cross MA 10. Ini dalam buy, okay? Buy. Sebab buy kita akan tengok lower time frame. Sorry,
lower MA. Okay. Untuk sell kita akan tengok higher MA. Okay. So bila mana CS menghampiri zone re-entry di selepas candle arah dan juga selepas MA cross, first crossing yang pertama, first cross zone re-entry itu adalah kawasan zero loss entry. Okay. Saya cuba kaji zone zero loss ni sebenarnya sebab saya terima beberapa feedback ataupun soalan berkenaan dengan zero loss. Jadi pada mulanya saya pun tak ambil peduli dan saya pun tak tahu pun. Saya pun tak tahu tentang zero loss. Tetapi bila trader-trader bertanya, saya cuba komit dengan soalan yang mereka berikan dan saya cuba kaji untuk mereka. Saya cuba kaji dan saya jumpa zone zero loss. Okay. Itu yang pertama untuk buy. Kita tengok untuk sell. Okay, ni sell. Kita ada CS arah ataupun direction. Okay. Then kita ada the cross. Ini adalah crossing. MA cross. Okay. And this is the zone. Re-entry zone. So this is the re-entry zone. Ini adalah zone re-entry. Yang pertama. Yang pertama selepas first cross. Dan semua ni lah, semua ni masuk. So you akan dapat you punya profit. Fokus kepada first cross zone. Okay. The re-entry zone berlaku selepas MA cross. Untuk sell, kita fokus kepada MA high. MA 5 cross MA 10. Untuk buy, kita fokus kepada MA low. MA 5 cross MA 10. So, you jumpa you punya first cross punya zone, you jumpa you punya profit. Okay? You akan jumpa you punya profit. Okay. Lepas tu macam mana kita nak swing? Okay. Ini adalah teknik yang bagus untuk kita swing sebenarnya. So, kalau you nak swing, you tukar you punya bigger time frame kepada weekly lah. Weekly ataupun monthly. So, you would be able to swing lebih lama. Much longer. Okay, lebih lama. Try to look into the example. Okay. 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 Kita tengok sini ni ada candle arah. Okay. Now, ini adalah crossing. Ini ada zone. Ini adalah zone yang berlaku selepas arah dan juga selepas crossing. Okay. Ini first time CS candlestick approaching the zone selepas MA crossing. Full margin, you boleh senang dapat profit. Okay. Tapi macam mana dengan kali kedua? Kalau kali kedua dia sentuh, for example, okay, tengok. Kali kedua kita ada ini candle arah, ini masih lagi first cross punya zone. Okay. As long as tak ada candle trend yang baru. Okay. Selama mana tidak ada candle trend yang baru terhasil, terbentuk, maka masih lagi valid. Okay. Melainkan, okay, you tengok kat sini you can find somewhere here. This is the first cross. Okay.
Okay, nampak MA naik, turun, cross, try to approach, okay, tapi fail, cuma nearby, approaching saja. Ni yang first touch, okay. First touch, the first time, candle touching MA5, okay, first touch, candle, okay, this time, okay, masa ni adalah candle approaching, okay, tapi tidak sentuh, okay, tidak sentuh, so it's tak valid, cuma approaching saja, okay, cuma approaching, tidak valid. Tengok dekat bawah, sini approaching, okay. The risk here, risiko dia adalah bila you masuk zone, okay, dengan crossing jauh, dia punya okay, dia punya measurement agak jauh, okay, dia punya measurement agak jauh, so risk ada, akan ada risiko, there will be a risk, okay, there will be a risk. So the best is you punya zone, okay, candle trend, crossing, and the zone is very nearby, mesti dekat dengan you punya crossing, so that the trend tu baru bermula, okay, trend baru bermula dan kita nak right trend tu, itu saja, paling mudah. Okay, cari direction ataupun jarak dia panggil apa, jarak dia punya distance, okay, distance, crossing and the zone is nearby, okay, crossing dengan zone nearby, then less risky. Kalau crossing and the zone is the distance is very far ataupun lebih tinggi, lebih jauh, risk akan ada, okay, akan ada risiko. But then you punya risiko adalah you cut loss bila berlakunya candle arah yang baru. Berlaku candle arah baru, okay, this is the zone, this is crossing, you expecting you akan masuk entry, okay, you have already profit, you dah profit dah pun, you dah masuk entry, okay, and then you turun tidak melepasi, the price did not break any lower FA, so you've already profit pun, cuma kita tak close, okay, kita tak close, tapi dia naik balik. So bila naik balik, munculnya candle direction yang baru, candle arah yang baru, mana kita just cut loss, okay, exit the trade, cut loss, okay. So ini yang berlaku. So bila kita tengok weekly, kita tengok dekat daily, nampak? Ini yang pertama yang saya mention tadi, MA50 daripada daripada sell resistance dia bertukar kepada buy. So ini berlaku pada time frame 3, bigger time frame. So middle time frame adalah time frame daily. So bila buka kita tengok MA50. Okay, MA50 is still here. Okay, price is still approaching MA50. But then lepas ni from sell punya resistance dia bertukar menjadi buy support. So from sell resistance, okay, daripada sell resistance dia menjadi buy support. Sebab tu bila situasi ini berlaku, you jangan consider untuk sell lagi. Okay, you jangan consider untuk sell. You takkan dapat sell. There won't be no sell anymore because the new trend has been created.
Okay, you tengok time frame 3, bigger time frame. Candle arah, candle direction created. So the new direction is created. Okay. Okay, unlike this one. Example. Okay. Unlike this one. Okay, look at this one. Unlike this one. Okay. Dia punya candle masih belum berlaku lagi. This one, not this one, this one. Okay. Nampak? Walaupun dia naik, tetapi dia masih boleh turun dan membuat ekstrim. So TP dekat sini, you boleh TP dekat sini. You have the hole, you can TP here. You follow the punya first cross punya zone, first cross punya rule, you boleh entry kat sini. You follow you punya first cross punya rule, you can still entry sell kat sini. Okay. Whenever you got you punya first cross punya rule, you boleh entry. Mana lagi first cross punya rule? This is the cross. Cross, new candle direction, new zone. First cross punya rule, you still profitable. Okay. Follow you punya first cross punya rule, you still profitable. Okay guys, so saya rasa cukup sekadar ini perkongsian saya. Harap-harap ianya memberi banyak manfaat kepada anda semua. Boleh membantu anda dalam buat trading. Okay. Leave a comment if you think this is beneficial for you, and show your support to me. Comment, like, share ke apa benda. So good luck in your trading. Thank you guys.